Pilihan raya, Kuteng Sejarah Tingkatan 4. Persoalan. Yang pertama, jelaskan latar belakang pilihan raya pertama di negara kita. Yang kedua, terangkan latar belakang Suruhanjaya pilihan raya. Yang ketiga, jelaskan dengan lebih terperinci proses pelaksanaan di Sabah pada tahun 2020. Keempat, terangkan kebaikan pilihan raya. Objektif kajian. Yang pertama, saya dapat mengetahui dengan lebih dalam tentang latar belakang pilihan raya pertama di negara kita. Yang kedua, saya dapat menjelaskan dengan lebih terperinci tentang latar belakang Suruhanjaya pilihan raya. Yang ketiga, saya dapat mengetahui proses pelaksanaan pilihan raya di Sabah pada tahun 2020. Keempat, saya dapat menerangkan dengan lebih terperinci tentang kebaikan pilihan raya. Kaedah kajian. Melawat tempat kajian, buku rujukan, temu bual dan juga internet. Laporan kajian. Jelaskan latar belakang pilihan raya pertama di negara kita. Pilihan raya pertama diadakan pada 27 Julai 1955 sebelum merdekanya Malaysia. Parti yang bertanding ialah Parti Perikatan, Parti Negara, Parti Islam Sertana Melayu, Parti Kebangsaan Perak, Liga Melayu Perak, Parti Progresif Perak, Parti Buruh dan calon bebas. Keputusan pilihan raya telah dimenangi oleh Parti Perikatan dengan 51 daripada 52 bilangan calon. Selaku pemimpin Parti Perikatan, Tengku Abdul Rahman dilantik sebagai Ketua Menteri. Pada 1 Februari 1954, Jawatan Kuasa Pilihan Raya telah dibentuk untuk mengkaji hal ehwal pilihan raya yang akan dijalankan. Terdapat dua bentuk penyataan susunan MPP yang dinamakan bentuk A dan bentuk B. Tengku Abdul Rahman dan Parti Perikatan memilih bentuk A manakala Jawatan Kuasa Pilihan Raya memilih bentuk B. Pada 21 April 1954, Tengku Abdul Rahman, Tan Cheng Lock, T.H. Tan dan Dato' Abdul Razak Husin telah berangkat ke London untuk menyatakan hasrat menentukan 3/5 bilangan anggota MPP. Pada 14 Mei 1954, Tengku Abdul Rahman telah mengadakan rundingan dengan Olive Felton, setiausaha tanah jajahan British di London namun gagal. Terangkan latar belakang Suruhanjaya pilihan raya. Ditubuhkan pada 4 September 1957 mengikut Perlembagaan Perkara 114, Perlembagaan Persekutuan yang dianggotai 1 pengerusi dan 2 ahli. Pada tahun 1963, akhirnya ditambah kepada 3 orang, manakala pada tahun 1981 ditambah pula timbalan pengerusi. Dan Encik Abdul Rahman bin Abu Hassan orang yang pertama memegang jawatan. Pada 2002, keanggotaan SPR ditambah menjadi 7 orang ahli, pengurusi, timbalan pengurusi dan 5 orang ahli termasuk 1 dari Sabah dan 1 dari Sarawak. Pengurusi, timbalan pengurusi dan 3 orang ahlinya dilantik oleh YDPA. SPR membentuk sebuah urus setia bagi menjalankan fungsinya yang diketuai oleh setiausaha. Fungsi SPR pula mengkaji dan membuat persempadanan bahagian-bahagian pilihan raya, menjalankan urusan pendaftaran memilih dan menyemakkan daftar pemilih, menjalankan pilihan raya umum dan kecil, mendaftar calon yang bertanding. Jelaskan dengan lebih terperinci proses pelaksanaan pilihan raya di Sabah pada tahun 2020. Hari penambaan calon telah ditetapkan pada 12 September, manakala hari mengundi awal pada 22 September. Tempoh berkempen yang ditetapkan adalah selama 14 hari bermula selepas pengisytiharan calon yang bertanding hingga jam 11.59 malam pada 25 September. Bagi urusan permohonan undi pos luar negara dan dalam negara, tarikh buka bermula 17 Ogos dan tarikh tutup dalam negara ialah 11 September. Manakala tarikh tutup undi pos luar negara adalah pada 3 September. 64 pusat penambaan calon dan pusat penjumlahan rasmi undi akan digunakan
741 pusat mengundi membabitkan 2,540 tempat mengundi dan 56 pusat mengundi awal. Kebaikan pilihan raya. Yang pertama, dapat memberi ruang kepada rakyat untuk menilai wakil rakyat sama ada mampu berkhidmat dengan baik. Yang kedua, mempunyai obligasi yang kuat dan akan berusaha untuk mengubah nasib rakyat di kawasannya. Ketiga, rakyat dapat mengenali wakil rakyat mereka secara lebih dekat dan sebagai wakil rakyat, sudah tentu mereka akan menjadi lebih bertanggungjawab serta komited membela masyarakat di kawasannya. Keempat, dapat membela rakyat membantu negara mengalami proses pembangunan dan kemajuan di antara kawasan luar bandar serta bandar yang agak seimbang. Akhir sekali ialah rumusan. Pilihan raya sesungguhnya mendatangkan banyak kebaikan kepada rakyat negara ini. Sejak diperkenalkan sehingga kini, sistem tersebut telah mewujudkan suasana politik yang stabil, aman dan makmur. Kerajaan yang dipilih oleh rakyat perlu bijak memenangi hati rakyat dan tidak boleh berat sebelah terhadap golongan minoriti kerana keadaan ini akan menjatuhkan kerajaan pemerintah pada masa akan datang. Sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, kebijaksanaan memilih kerajaan yang adil adalah amat penting bagi membangunkan negara dan membela nasib rakyat.